Bab perintah kepada para pemimpin agar menyayangi rakyatnya, nasihati, berkasih sayang, sesama mengasihi mereka. Dan larangan pula untuk para penguasa atau pemimpin ini untuk menipu rakyat dia, untuk khianat, bersikap kasar, Salih Muhammad, mengabaikan kepentingan mereka, melalaikan mereka, serta Salih Muhammad melalaikan keperluan-keperluan mereka. Tu panjang tajuk dia, panjang juga perbahasannya, kan? Tapi rasa pemimpin pun tak ada nak tengok kot. Kan? Pemimpin pun tak ada nak tengok. Kalau sempat mengaji ni, dia satu pengajaran, satu nasihat yang baik untuk orang-orang yang dilantik sebagai pemimpin. Sayyid Muhammad. Sebab ini tajuk ni khusus. Tajuk ni memang khusus untuk pemimpin. Pemimpin daripada semua peringkat lah. Pemimpin daripada paling atas sekali sampailah pemimpin paling bawah sekali. Kita yang jadi kat rumah ni pun kita pemimpin juga. Pemimpin di rumah, kan? Sebab Nabi kata kullukum ra'in, setiap kepada kamu lah pemimpin. Tengok pemimpin di semua tempat. Baik, mari kita tengok Salih Muhammad perbincangan tentang bab ke-78 ni disusun oleh Ustaz Muhammad Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Apa ni, saya ni duduk jet lag lagi ni, baru balik. Duduk kepala ni masih pukul 2 pagi kot. Ni pukul apa? Pukul 7 ke 2. Pukul apa? 2, 3 pagi. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allah berfirman, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang beriman yang mengikutimu. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-215. Di start dengan ayat ni pasal apa? Ini perintah kepada pemimpin, perintah kepada sejumlah orang yang berada di atas, pemimpin, penguasa, pemerintah. Allah suruh buat apa? Untuk orang-orang yang mengikuti dia, rendahkan dirimu. Allah perintah kepada Nabi. Ayat ni khusus, ayat ni semua ayat perintah Allah perintah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pemimpin kena ambil pengiktibaran. Allah kata rendahkan dirimu terhadap orang yang mengikutimu. Siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi subhanallah, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya merendahkan dirinya, iaitu supaya merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang mengikuti dia, iaitu orang-orang yang beriman. Kalau ada orang beriman dulu, maka dia kena merendahkan diri kepada orang-orang beriman. Jangan sebaliknya pula. Dengan orang beriman pula dia kasar, dengan orang kafir pula dia lunak. Orang Islam yang duduk, yang mengikuti dia, dia kena lunak dengan orang Islam, tapi bersikap keras kepada orang kafir yang memerangi. Jangan terbalik pula. Dengan orang kafir yang memerangi pula dia lunak pula, sebab nak jaga hati, sebab nak jaga kepentingan. Tapi dengan orang Islam pula dia keras pula, dia fight pula dengan orang Islam. Dia tak kena. Kemudian Allah firman pula kepada orang, kepada yang di atas. Kemudian Salih Muhammad, orang yang di bawah pula lagu mana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Yang di atas bersifat lunak kepada orang-orang mukmin yang mengikuti bawah. Orang yang di bawah pula lagu mana pula ni? Orang bawah pula ikut Nabi SAW jadi suri tauladan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagi kamu untuk orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Tengok, dua pihak. Yang atas tengok bawah, yang bawah tengok atas. Barulah jadi sempurna. Yang bawah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW itu contoh teladan yang terbaik. Contoh teladan terbaik kepada siapa? Kepada para pengikut, kepada juga para pemimpin. Macam mana cara nak pimpin yang baik? Tengok Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW ni Allah lantik daripada kalangan manusia.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguhnya telah diutuskan pada Nabi SAW itu Sallallahu Muhammad daripada kalangan kamu sendiri. Kalangan kamu sendiri itu apa? Manusia, bukan jin, bukan malaikat. Kalau malaikat susah, malaikat tak makan, malaikat tak kahwin, malaikat sebagainya. Naik turunnya Nabi SAW manusia, dan Nabi SAW juga diangkat, dilantik menjadi pemimpin. Maka nak contoh teladan pemimpin, tengok siapa? Tengok Nabi SAW. Tengok macam mana cara Nabi SAW memimpin. Macam Nabi SAW letak panduan pada syariat untuk memimpin. Macam mana Nabi SAW layan orang-orang yang duduk di bawah dia. Tiru Nabi SAW. Dan Allah juga berfirman, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Orang lelaki semua ikut ya. Dia baca ayat ni semua orang lelaki ikut. Pasal apa? Pasal dalam khutbah baca. Khutbah Jumaat tiap minggu dengar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i. Kan? Sallallahu Muhammad. Tapi bukan ayat wajib baca dalam khutbah. Kan? Jadi Sallallahu Muhammad, ayat ni cerita apa? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang daripada perbuatan keji dan mungkar. Sallallahu melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah perintah kepada para pemimpin untuk nombor satu sekali berlaku adil. Adil ni apa? Letak sesuatu sesuai pada tempat dia. Adil bukan maksud sama rata. Adil maksud letak sesuai pada tempat dia. Kepiah tak atas kepala. Kalau letak tempat lutut, nama dia zalim. Kepiah tempat dia atas kepala. Kalau letak dekat kepala lutut, walaupun nama pun kepala juga. Ni kepala, yang tu pun kepala juga, tu kepala lutut. Zalim nama dia. Pasal apa? Letak sesuatu tidak pada tempat dia. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Jadi subhanallah, Sallallahu Muhammad, kalau dia bertunjuk temboknya tinggi tu, ada orang tinggi, ada orang rendah. Lepas tu bagi lantai untuk lapik tembok tu, nak panjat tu sama saja. Tinggi lapik tu sama. Orang ni berdiri atas Sayyidina Muhammad, lapik yang sama. Orang tinggi letak tepik yang sama, orang rendah letak lapik yang sama. Itu namanya sama rata. Sama rata lah. Tembok sama tu, lantai lapik pun sama tu. Tu sama rata. Adil ni lagu mana? Dekat orang tinggi, lapik dia rendah. Dan kat orang rendah, lapik dia tinggi. Baru nampak, baru duduk sama. Faham tak faham? Itulah adil. Kalau sama rata macam tu, akhirnya orang tinggi tak lepas tembok, orang rendah tak lepas tembok, orang tinggi lepas. Macam itulah keadaan dia. Saya Muhammad, orang tu banyak salah faham tentang sama rata. Adalah ni ada perjuangan. Dia panggil apa? Saya Muhammad, kesamarataan hak. Dia panggil equality. Ada bentuk perjuangan itu. Woman equality. Sama rata hak wanita. Nak bagi orang lelaki, orang perempuan dengan lelaki-lelaki ni sama rata. Tak sama ada macam dulu kata. Kerja orang perempuan pun kerja, orang lelaki pun kerja. Mana boleh letak double standard itu? Tak double standard. Allah sebut dalam Quran, Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Orang lelaki dia memayungi wanita. Macam mana keadaan pun, tugas orang lelaki untuk kawal, untuk jaga, untuk pelihara, untuk pastikan keselamatan orang perempuan. Tu Sallallahu Muhammad. Orang perempuan ada kekurangan dia. Kekurangan dia dari segi Sallallahu Muhammad ibadat. Macam mana kekurangan dari segi ibadat? Pasal ada waktu dia tak boleh nak sempurna ibadat lagu mana pun. Orang perempuan ada kekurangan sikit dari segi emosi. Tanpa tu orang perempuan Sallallahu Muhammad kalau dalam bab dalam bab jadi saksi, orang lelaki satu saksi, orang perempuan mesti dua saksi. Pasal apa? Pasal
dia ada kekurangan sikit emosi. Walaupun begitu tak nafi ada kelebihan-kelebihan perempuan yang orang lelaki tak ada. Kelebihan dari segi mengatur kehidupan, lebih tahu perempuan lagi atok nak atok susun hidup dalam keluarga tu. Tu memang dapat perempuan lagi. Ni Sayyid Muhammad. Dalam bab apa lagi Sayyid Muhammad? Dalam bab anak, jaga bab makan, lahir anak, banyak benda yang lebihnya pada orang perempuan. Allah bagi cantik-cantik dah. Masing-masing duduk posisi masing-masing. Sayyid Muhammad. Dia takkan sampai bila pun boleh jadi sama rata. Adil betul. Adil betul. Adil untuk laki-laki, adil untuk orang perempuan. Yang tu betul. Tapi sama rata dia sampai bila pun dia takkan boleh jadi sama rata. Kita duk bagi faraid lah ni satu bahagian Allah Sayyid Muhammad perempuan, dua bahagian laki-laki. Kita tak adil sungguh. Siapa kata faraid tak adil macam tu, Sayyid Muhammad, dia kufur pada Allah. Dia kufur. Jangan main-main. Siapa perintah untuk bagi satu dua tu? Allah perintah dalam Quran tu. Jangan main-main. Bila dia menolak hukum Quran, apa hukum dia? Dia boleh jatuh kafir. Tolak satu huruf pada Quran, kafir dia. Engkar satu huruf pada Qurannya, boleh kafir dia. Jangan main-main. Habis Sayyid Muhammad, jangan kata tak adil. Dia tetap adil dan akan adil sampai hari kiamat. Pasal itu perintah pada Allah. Kamu tak mau ikut, tu satu hal yang lain. Kamu tolak, itu satu hal yang lain. Itu beza tu, tak mau ikut dengan tolak kan. Macam orang tak semayang lah. Orang tak semayang dua keadaan. Nabi sebut, Allah Muhammad, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Beritahu baca hadis ni, apa hadis ni elok kat anak kita. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa yang Sayyid Muhammad tinggal semayang muta'ammidan dengan sengaja, faqad sesungguhnya, sungguh-sungguh kafara, kufur dia, jihara dengan terang dan jelas. Clear, terang jelas, kufur. Sebab tu sebagai ulama kata apa? Siapa tinggal semayang, mati dia jangan urus dia sebagai orang Islam. Tak layak dia. Pasal apa? Dia telah kufur, kafir. Pasal tinggal semayang. Pasal apa? Tinggal semayang kufur. Pasal dia rukun Islam. Tahu rukun? Bila rukun 5 ni tolak satu, bukan dengan 4, jadi kosong. Bila rukun, mengucap 2 kalimah syahadah, lagi dirikan semayang, puasa bulan Ramadan, tunai zakat, haji, tolak salah satu, tak buat salah satu, kosong. Sayyid Muhammad. Tapi Imam Syafi'i lembut sikit. Imam Syafi'i kata apa? Yang tak semayang muta'ammidan, yang saja tak semayang tu, pasal apa? Dia balik pada persoalan pasal apa tu yang menentukan sama ada dia kafir ataupun tidak. Hang tak semayang pasal apa? Malah. Nantilah tua sikit baru semayang. Sayyid Muhammad. Nanti tua sikit baru semayang lah. Hang tahu nak kata dosa ni? Tahu lah. Nanti aku taubat lah. Oh, dia masih meyakini kewajipan semayang. Wajib tu dia masih yakin. Tapi Sayyid Muhammad dia tak buat. Orang ni berdosa besar. Tak layak jadi wali, tak layak jadi saksi. Ada anak nak nikah tak boleh. Tak boleh jadi wali, tak sebab apa? Fasik. Namanya orang fasik. Kalau dia mati, salih alaihi Muhammad, mati dia dosa besar, dia akan diazab kalau dia tak taubat. Itu yang pertama, Sayyid Muhammad. Orang kedua, dia menolak kewajipan semayang. Dia kata, mana ada wajib-wajib semayang ni semua ahli fiqh punya rekaan saja. Dia perkataan ni perkataan orang Islam. Dia kata begitu. Ahli fiqh punya rekaan saja. Menolak kewajipan semayang, maka orang ni kafir. Orang ni Sayyid Muhammad, dia perlu mengucap kembali 2 kalimah syahadah dia. Seandainya tidak, maka dia mati dalam keadaan dia kafir sebab dia menolak rukun Islam. Sama hukum faraid. Dia tak terima faraid. Dia kata faraid ni zalim.
faraid tak betul, maka salih Muhammad, Allahumma salli Muhammad, maka orang ni dia boleh menyebabkan dia kufur, gugur akidah. Tapi dia kata apa? Dia kata ada, bukan tak terima faraid itu, betul lah, betul lah, cuma kami nak bagi sama rata lah. Dia pekat-pekat setuju belakang dah, nak bagi sama rata. Boleh tak? Boleh, dengan tidak menolak kewajipan ataupun keadilan daripada faraid. Buat lagu mana cara dia? Ialah bahagi cara faraid dulu 4 pahala. Nah, saya Muhammad. Kesianlah, tunggu dengar ni elok. Bila berlaku kematian daripada ahli keluarga, ada tanggungjawab kita yang kita kena selesaikan. Mati saja siapa-siapa dalam keluarga, tanggungjawab kita yang pertama urus jenazah dia. Nah, ni duk biar tu. Lepas kat orang lah, tak apalah, bagi orang tolong buat lah. Kita tu kena buat betul dulu. Pergi sana cari ni, salih ala Muhammad, Allahumma salli Muhammad, buat urus apa semua. Nombor 1. Nombor 2, dengan duit yang dia ada tu, bayar hutang dia. Bukan duit kita lah, duit dia. Bayar hutang dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kawan-kawan yang tengok melalui Facebook dengan TikTok ni, jangan duk saja-saja buat hutang kalau tak ada keperluan. Lah ni dia punya duk ajak kita untuk berhutang. Dia ajak kita untuk berhutang. Nah, Sis Muhammad, buy now pay later. Dia kempen kita untuk berhutang sampai ke tahap kita beli barang yang bukan. So tuan-tuan baca syarat hutang, syarat berhutang. Syarat untuk kita berhutang ialah keperluan. Kita hanya disuruh untuk berhutang bila kita perlu saja. Tuan-tuan baca dalam apa ni, Ustaz Muhammad, dia panggil ada undang-undang syariat. Sampai hutang ni, dalam buat hutang ni Allah tulis satu muka surat tu, satu muka surat dalam Quran tu cerita tentang hutang ya. Ayat yang terpanjang dalam Quran tu ayat tentang hutang. Nak abang kata pentingnya hutang. Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah, Ustaz Muhammad faham. Jadi jangan duk hutang benda-benda yang Ustaz Muhammad, yang teringin. Hutang pada benda keperluan. Memang nak pakai sungguh, kalau tak pakai lagi ada masalah, boleh berhutang. Ustaz Muhammad. Kalau tak ada duit lagi, tunggu Ustaz. Tunggu bagi ada duit dulu. Ada, baru penuhi. Ada duit, pakailah, nak pakai apa pun ada duit. Nak pakai Gucci ke, Gicu ke, gitu-gitu ke. Orang ada duit, pakailah, tak ada masalah. Syarat dengan berhutang. Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah, salli Muhammad, maka Allahumma salli Muhammad, bila orang tu meninggal, pergi settlekan hutang dia. Nabi SAW mai satu hari, Nabi kata ada orang meninggal. Nabi pergi jumpa. Dia panggil Nabi SAW untuk solatkan jenazah orang yang meninggal. Soalan pertama Nabi SAW tanya, dia ni ada hutang? Dia kata tak ada Rasulullah. Baik, jom kita solat. Mai orang yang kedua, dia ni ada hutang? Tak ada Rasulullah. Jom solat. Mai orang ketiga, dia ni hutang tak? Ada Rasulullah. Kamu solatkan. Nabi tak mau solat. Nabi tak tanya dia hutang siapa. Dia ni hutang-hutang lagi lagu mana? Hutang dia hutang untuk apa? Hutang dia keperluan ke, hutang apa ke? Nabi tak tanya. Nabi kata dia ada hutang. Ada hutang, kamu solatkan. Habis itu ya. Punya Nabi SAW tak mau solat orang yang ada hutang. Sampai tahap yang tu. Dengan memang Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, kata para sahabat, seorang sahabat Nabi kata apa? Tak apa Rasulullah, saya akan ambil hutangnya. Saya yang akan ambil alih hutangnya. Barulah Nabi kata, kalau demikian jom kita solatkan dia. Jangan main-main hutang. Ada orang dia meninggal dalam keadaan dia ada hutang. Maka buat macam mana tuan-tuan, salih Nabi Muhammad? Maka selesaikan hutang dia untuk dia pi dengan tenang. Dia pi dengan tenang. Guna apa? Guna semua duit yang dia ada untuk bayar hutang dia.
Anak-anak fikir lagu tu tak tuan-tuan? Dia fikir apa? Faraid. Jangan, tak boleh nak faraid lagi hutang tak selesai. Kalau habis duit dia, habis. Hutang 10,000, duit adalah akaun pun 10,000 nak faraid. Dia mana lagi ni? Tengok-tengok lah berapa hutang ayah berapa? 10,000. Dalam bank duit dia campak-campaknya dah 10,000. Duit 10,000 tu tak boleh faraid serta hutang dia. Sebab kewajipan dia untuk selesaikan hutang. Faham tak ni? Kemudian dah selesai hutang tu, Said Samad, barulah Said Samad faraid. Boleh faraid. Kewajipan anak ialah untuk selesaikan faraid orang yang telah meninggal. Jangan duk tangguh, jangan duk lengah. Nah, pasal apa jangan duk lengah? Pasal waktu tu bukan hak pak tu lagi dah. Harta tu bukan hak pak, bukan hak papa yang meninggal lagi dah. Bukan hak meninggal mak yang meninggal tu dah. Hak tu siapa? Hak tu kawan tu masing-masing ni. Dan kita yang tak menguruskan itu, kita tak menunaikan hak orang tu. Meninggal saja dia, esok tu tanah tu jadi milik abang yang sulung, tanah yang ni pula jadi abang yang tengah, tanah yang ni pula jadi adik yang ni. Itu semua tu, dan dia boleh uruskan, dia boleh usahakan tanah tu dah. Dia nak buat rumah ke, dia ada yang nak jual berniaga lah, ada macam-macam. Itu hak depa dah. Kita tu tangguh setahun, tangguh 2 tahun, mai sekali Ustaz Muhammad, ni hang bila nak buat ni? Biar aku lah. Yang hang duk kalut pasal apa? Kubur pak tu duk merah lagi. Bukan kira merah ke hijau kan? Kira waktu tu kena apa? Kena uruskan. Salat alaihi Muhammad. Jadi uruskan cara faraid dulu. Agih dah ni, mesyuarat dah ni. Malam tu dah selesai dah. Ustaz Muhammad, pak tu, mak tu duduk lagi tu. 2 hari esok nak ke bumi. Malam tu panggil adik-beradik mesyuarat. Mesyuarat apa? Mesyuarat. Kita lagu mana? Nombor 1, pak ada hutang, mak ada hutang. Tak tahu ada hutang. Kita cek tengok ada hutang tak. Assalamualaikum tuan-tuan. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad ni mak kami meninggal dah ni. Siapa-siapa yang dia ada hutang sebab tolong mai bagi tahu. Sebagainya. Sebab tu dia antara benda yang diperintah oleh Nabi SAW waktu nak tidur, sebelum tidur bagi wasiat. Tiap-tiap malam nak tidur wasiat. Wasiat apa? Bukan wasiat ni tanah ni ambil yang abang sulung lah. Yang ni yang ni. Wasiat apa? Anak waris mana layak terima wasiat? Waris terima hibah. Hibah ni macam mana? Hibah ni berlaku waktu hidup. Ni makcik-makcik ni ada nak hebah ke anak-anak apa-apa tak? Ada. Hebah lah ni, bukan tunggu lepas mati. Hebah kenalah ni. Hebah lagu mana? Ada sekeping tanah. Besar sikit lah tanah tu. Anak kita ada 4 orang. Tanah ni mak nak bagi ke hampa 4 orang. Lepas tu hampa pergi belah bagi sama rata, sama besar. Tu hutang rumah tu yang hujung tu ada tanah, ada rumah. Yang tanah ni, tanah. Yang hujung tu ada rumah, yang ada rumah. Yang rumah tu nak bagi kat yang bongsu. Contoh ni. Yang rumah tu nak bagi yang bongsu. Jadi bila ada rumah, maksud dia ada nilai rumah tu. Tanah tu jadi kecil sikit. Tak sama macam yang lain. Kalau tanah sama besar, lepas tu kawan tu ada rumah satu, tak adil lah pada yang lain nak terima hibah. Sebab pada hibah mesti ada adil. Tak boleh duk zalim kat anak-anak. Kau ni bagi besar, kau ni bagi kecil, kau ni. Walaupun Salih Muhammad, walaupun ada Salih Muhammad apa ni, ada anak-anak kata, tak apa lama biar. Kadang-kadang tak apa lama biar pilih tu bukan redha, tapi tak mau panjang cerita. Tak ikhlas. Malah nak Salih Muhammad malah nak panjang-panjang cerita. Tapi kau tu duduk pendang rasa. Biar apilah yang kecil tu dia jenis tak kisah sangat. Gitu. Gara-gara aku tu. Kita ni kena adli wal ihsan.
Dia naik ihsan. Tak bagi semua puas hati. Bagi redha elok semua anak beranak. Kalau senang kita pergi. Faham? Faham tu hak aku tu. Tapi dah dia tu nak payah kan dengan abang adik ni pun lagi keli. Biar apilah. Kita daripada kira kita ni ada harta dah kat Kuala Lumpur. Beralah api ya. Tapi beralah tu balik duk kecut hati. Jadi nak hebah bagi adil. Hebah boleh hebah berlaku waktu hidup. Lepas mati dia tak panggil hebah lagi. Kalau benda tu berlaku lepas mati, nama dia wasiat. Waris tak layak terima wasiat. Dia ada anak angkat, dia ada orang yang dia jaga, ada orang yang layak dapat. Kami duduk madrasah lama ustaz. Duduk di madrasah ustaz ni lama. Jadi nanti sebahagian daripada harta saya tu saya nak wasiat untuk madrasah. Sebahagian daripada harta. Anak-anak terima faraid. Yang madrasah terima wasiat. Tu okey. Boleh? Faham tak ni? Saya Muhammad. Saya ni anggap ustaz ni macam anak saya dah. Contohlah. Jadi macam keluarga saya dah. Jadi ustaz saya nak wasiatkan sikit bahagian harta saya untuk ustaz. Anak saya dapat sikit, ustaz dapat sikit. Masuk dapat kat ustaz tu, masuk dapat kat madrasah lah. Nak bagi kat ustaz sikit. Gitu. Jadi Ustaz Muhammad layak tak? Layak. Ada anak angkat, layak terima. Dia panggil wasiat. Waris tak layak terima wasiat pasal dia dah ada faraid. Begitu Salih Azhar Muhammad. Kalau nak hebah ustaz, tapi saya nak duduk dulu rumah tu, tapi saya nak hebah, tapi saya nak duduk dulu. Dia panggil hebah bersyarat. Macam mana hebah bersyarat tu? Tanah ni, rumah ni mak hebah kat hang siap-siap dah. Bagi siap-siap dah. Lepas tu, tapi mak nak duduk dulu. Sampai mak tak ada, dia ambil kat hang lah. Hang nak buat apa ke, nak perbang ke, nak buat 2 tingkat ke apa, mak tak apalah. Tapi mak dengan ayah nak duduk dulu. Baiklah mak, tak apalah. Tunggu 10 tahun tak minggat lagi. Beberapa tahun tak minggat lagi. Dia pun duk kalau nak beli rumah ke. Saya kalau beli rumah lagi, saya lagi dalam rumah ni pula. Saya lagi nak sewa, sampai bila nak menyewa. Saya lagi apa duduk. Bini dia kata apa? Bila nak meninggal mak tu? Tak tahu lagi tak ada kata. Itu hibah syarat ni bukan satu yang bagus-bagus lah, tapi dia menyusahkan orang. Ni betul. Ustaz, saya nak wasiat rumah saya tu. Rumah saya tu saya nak bagi kat madrasah. Sebab saya pun tak ada, saya jumpa seorang ni kata ni. Saya duduk sorang-sorang ustaz, tak ada siapa, saya ni sebatang kara. Sorang. Adalah rumah sebiji ni dekat Ampang ni. Tak baik lagi kalau ni lagi pekat duk berebut ya ustaz. Jadi saya ingat saya nak wasiat bagi kat madrasah je. Boleh lah saya kata. Alhamdulillah. Itu makcik duduk mana? Taklah lepas mati makcik ni lah. Panjang cerita ni. Panjang cerita ni tak tahu lah umur apa ni. Baru 40 lebih. Lambat cerita ni. Sekali budak-budak, sekali anak Latafi duduk solat hajat tu. Payah. Saya Muhammad. Jadi kalau rasa macam nak bagi sama rata, lepas faraid. Lepas faraid baru bagi sama rata. Saya Muhammad. Yang abang dapat lebih, kita abang-abang ni kita bagi seorang sikit, bagi kat adik yang perempuan. Kita potong seorang sikit, bagi kat adik yang Allahumma salli ala Muhammad, yang adik perempuan atau kakak tu dapat bahagian sikit, endapnya dapatlah seorang 2 ekar contoh. Walaupun tadi dapat dah, abang tu dapat lebih, adik tu dapat 1 ekarnya, apa tu bahagi seorang sikit, dapat sama-sama banyak. Boleh lepas faraid. Jadi dapat 2 pahala. Nombor 1 pahala apa? Pahala buat faraid. Yang keduanya pahala sedekah. Selesai masalah. Kalau dino-dino tu dah sekalian, tak adil juga. Sebab adik perempuan dia ada suami dia. Tengok ni, dia ada suami dia. Dia ada bahagian yang dia akan dapat daripada suami dia. Yang lelaki-lelaki, dia bukan dapat pada orang, dia kena bagi ke orang lain.
Sebab tu Allah letak susun cantik dah. Tapi tak apalah itu. Faham tak ni? Betul. Baik, dia panggil adl, berlaku adil. Wal ihsan, berlaku ihsan. Saudara Muhammad, ihsan ni lagu mana? Letak diri kita pada tempat dia, letak diri kita pada tempat orang tu. Ihsan, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Idza qataltum fa ahsinu qitlatah. Bila kamu nak membunuh, maka perelokkan pembunuhan kamu. Nak bunuh pun kena perelok, ihsan. Ya, Ustaz Muhammad. Sebab tu dalam Islam hukum pancung, bukan hukum gantung. Hukum gantung tak ada dalam Islam. Hukum pancung. Pasal apa pancung? Ihsan lah pancung. Ihsan tak mana pancung? Ihsan tak usah bunuh tu lah ihsan. Saya Muhammad, Nabi kata apa? Saya Muhammad, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Bila mereka melakukan itu, maka terpeliharalah darah mereka, harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam. Nabi SAW sebut, Ustaz Muhammad, halal darah manusia itu dengan 3 perkara. Halal maksud ada darah yang jadi halal. Maksud darah halal ni ke mana? Dia kena dibunuh. Hukuman dia adalah hukuman bunuh. Antara dia apa? Orang yang keluar daripada Islam, orang yang murtad maksudnya, orang yang Saudara Muhammad berzina dalam keadaan dia muhsan, dia telah berkahwin. Saudara Muhammad, orang yang berzina dalam keadaan telah pun berkahwin, orang yang membunuh, an-nafsu bin nafsi, membunuh nyawa dengan nyawa. Ini orang yang halal darah. Itu saya semua bila dah halal darah dia macam mana? Bunuh dia macam mana? Bunuh dia dengan pancung. Pasal apa pancung? Pancung ni sebab dia mati segera. Dia tak sakit. Kematian dia tu tak kematian yang tidak menyakitkan. Walaupun dia musuh, ambil syak pancung kepala dia, mati. Dia tak sempat nak rasa sakit. Sebab nerve, saraf sakit tu tak mana? Sakit tempat tu. Tak mana rasa sebenarnya? Kat otak. Otak tu yang proses rasa sakit tu. Jadi bila dia potong, dia tak sempat rasa sakit, dia dah mati. Dia panggil ihsan. Bahkan ihsan juga kepada yang telah dibunuh. Dah dibunuh dah, tak boleh pula duk pergi toreh-toreh tubuh dia, dibakar tubuh dia, tak boleh. Tak boleh. Bahkan ada hukuman kepada orang yang menyakiti sallallahu alaihi Muhammad, mayat musuh yang telah terbunuh. Ada qisas dia. Ada mayat dia pergi perang kata, lepas tu dia bunuh musuh. Lepas bunuh musuh tu dia pergi potong tangan dia. Potong tangan sekali, ada qisas pula kepada tu orang yang potong tangan orang. Yang main-main. Tu Islam ajak main macam tu. Bunuh-bunuh dia sudahlah, dia sudah terhukum dah sudah. Tu kacau dia lagi tu. Dengan binatang, dengan Sayyid Muhammad, lepas tu larangan pergi bakar busut. Nabi pernah lalu, Nabi tengok ada busut yang terbakar. Nabi kata orang ni telah menghukum dengan hukuman Allah. Allah je layak untuk bakar, manusia tak layak untuk bakar bagainya. Banyak benda kan. Sampai Imam Ahmad kata tak boleh bakar ikan. Dia kata jam kita bakar ikan. Macam mana nak bakar ikan bakar? Melainkan dia telah mati dah. Tambah sikit, lega sikit tu. Statement boleh ujung. Maksudnya apa? Ikan dia tak boleh bakar hidup-hidup. Ikan mati pun boleh bakar. Baik, Allah SWT. Jadi sebenarnya ihsan dia panggil. Jadi seorang pemimpin dia wajib ihsan, berlaku ihsan kepada Sayyid Muhammad, orang yang dia pimpin. Melarang perbuatan yang keji, dia tak boleh. Dia kena larang
daripada rakyat dia ataupun orang yang di bawah dia untuk buat perkara-perkara keji dan mungkar. Sallallahu Muhammad. Sama ada perkataan maupun perbuatan, melarang perbuatan mungkar yang diingkari oleh syariat, serta melarang memusuhi orang lain. Dia kena buat kerja ni. Sebab tu kita bila kita nak angkat pemimpin, kita tengok dia boleh tak buat kerja tu. Kita jenis kita ni, kita wajib memilih pemimpin. Pasal dia yang akan memimpin kita. Tanggungjawab kita ialah nak kena buat amar makruf nahi mungkar, ajak orang buat baik, larang orang buat maksiat. Tu tanggungjawab kita. Bila kita tak mampu nak buat, kita kena angkat orang yang mampu buat. Waktu nak pergi mengundi tu, tengok dua orang ni, tengok kawan ni lagu mana, kawan ni lagu mana. Yang pertama, adil. Dia tu mampu tak buat adil? Kumpulan dia tu mampu tak berlaku adil pada semua orang? Tengok dia punya sejarah kumpulan dia tu, jemaah dia tu, grup dia tu, parti dia tu. Ada tak sejarah buat zalim kat orang? Sallallahu Muhammad. Ada. Kena tak consideration sikit. Ihsan, dia pun berlaku ihsan nak pada orang lain. Yang ketiga, dia pun mampu dah halang orang daripada buat maksiat. Ke dia sendiri pergi buat maksiat? Ke dia sendiri dia buat maksiat? Macam mana nak halang orang maksiat, dia pun buat maksiat? Sebagainya. Sallallahu Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad. Sebagian ulama berkata, kalaulah dia dalam Al-Quran hanya ada ayat ni saja, sungguh benarlah bahawa ia adalah penjelas segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat. Kalau Quran ni ada yang ni saja, dia telah menjelaskan semua keadaan, petunjuk, rahmat. Adinda sallallahu Muhammad. Kita berhenti tang tu dulu. Nanti pertemuan kita akan datang, kita akan masuk hadis yang pertama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. An ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap orang bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Tu hadis yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook, ya. Terima kasih banyak-banyak sahabat yang saya mengikuti secara langsung di TikTok. Jazakumullah khairan katsira sebab bantu untuk kongsikan Sayyid Muhammad, sebab ikut sampai habis Sayyid Muhammad, dan kepada yang bagi gift dan hadiah saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak. Allah sahajalah yang akan menggantikan dengan gantian yang terlebih baik di dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat-sahabat di TikTok yang masih belum follow saya, boleh follow akaun ni insya-Allah, sebab akaun lama dah kena ban. Ni akaun baru insya-Allah. Yang masih belum tolong klik follow insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Setiap hari kita akan ada kuliah subuh yang macam ni lah insya-Allah. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir dan Sayyid Muhammad kitab Bahrul Mazi, dan kita akan buat kuliah hampir setiap hari insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, tutup dulu Rauf. Apa ni